Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadiyatihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى أيضا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu hendak lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib dan nyata. Lalu dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, memberitahu kamu apa yang telah kamu kerjakan ketika kamu hidup di dunia dahulu. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, yang dihormati lagi dikasihi adik-adik, yang dihormati sahabat handai, kaum keluarga jauh dan dekat, khususnya muslimin muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar yang mampu dengan kedhaifan dan dengan keterbatasan ilmu yang Allah berikan kepada saya. Mudah-mudahan dengan mau'izah yang saya sampaikan ini memberi pengajaran kepada diri saya dan ahli keluarga saya, terusnya kepada muslimin muslimat yang sudi mendengar ataupun yang terdengar mau'izah ini. Karena dalam kehidupan di dunia ini kita perlu mendengar perkara-perkara yang baik, walaupun dari siapa yang datang perkara yang baik itu, kerana dia merupakan satu perkara yang boleh menyadarkan diri kita, menyadarkan diri seseorang itu, menyadarkan diri kepada diri yang mahu sedar. Karena kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu perjalanan yang sementara sebelum kita nak pergi lagi pada satu perjalanan yang sukar, yang tidak tahu alam yang kita nak pergi itu. Kita belum lagi menempuh perjalanan itu. Tapi perjalanan itu dia menjadi dua keadaan. Menjadi sukar, terlalu sukar,
kan boleh menjadi perjalanan yang memudahkan. Semuanya terletak kepada diri seseorang. Semasa hidup di dunia ini, dalam persediaan dia nak menjalani perjalanan tersebut, yaitu perjalanan selepas daripada kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara-perkara yang ada kaitan dengan perjalanan itu, kita perlulah mengambil tahu seperti mana kita nak pergi ke satu tempat yang kita tidak tahu tempat itu, belum pernah pergi. Kita kena tahu dahulu tempat itu, baru kita boleh pergi. Tidak boleh kita pakai pergi begitu saja, sukar nak jumpa. Kalau masa sekarang ini ada wave tu, boleh cari. Perlu cari tempat itu. Kadang-kadang ada wave yang itu pun tak dapat juga nak jumpa tempat itu. Itu tempat yang di dunia. Apatah lagi di akhirat, perjalanan kita ke hari akhirat, belum kita pernah pergi, belum lagi kita pernah sampai, belum pernah tengok, hanya cuma dengar. Maka perlulah kita pada persediaan. Maka muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, izinkan saya pada pagi ini saya meneruskan kitab atau buku karangan almarhum Tuan Guru Datuk Abdul Aziz Ni'mat. Itu buku yang ditulisnya Persiapan Menghadapi Kematian. Dia meninggalkan khazanah ilmunya untuk menjadi bacaan kepada kita, kepada orang-orang yang inginkan ilmu. Maka dia menulislah kitab atau buku ini. Mudah-mudahan dengan buah tangan yang ditulis oleh almarhum dan menjadi bacaan kepada kita dan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan sentiasa memberkati ruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan ruhnya di kalangan mereka yang beriman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dalam saya membicarakan persiapan menghadapi kematian ini, siri yang ke-6, almarhum Tuan Guru ataupun pengarang kitab ini menyatakan bahawa kita wajib melindungi rahsia keaiban orang yang sudah mati. Salah satu akhlak Islam yang mulia ialah menjaga dan melindungi rahsia keaiban saudaranya, sebagaimana dia menjaga maruah dirinya sendiri. Jika seorang itu tidak suka keaiban dan maruah dirinya terdedah atau didedahkan di khalayak ramai, demikian sebaliknya dia harus melindungi dan tidak mendedahkan keaiban saudaranya kepada yang lain. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, di antara akhlak yang mulia ialah kita menjaga dan melindungi rahsia keaiban saudara kita. Sama ada
semasa dia masih hidup dan juga dia mati. Seperti mana kita menjaga atau melindungi maruah diri kita sendiri. Seperti itulah kita menjaga maruah diri manusia yang lain. Jika seseorang itu tidak suka keaiban atau maruah dirinya diceritakan atau didedahkan kepada manusia yang lain, demikianlah juga dia harus melindungi dan tidak mendedahkan keaiban saudaranya kepada orang lain. Macam mana keaiban dirinya tidak mau didedahkan kepada orang lain, maka keaiban orang lain itu pun dijaga, jangan didedahkan pada orang yang lain juga. Kepada saudaranya yang lain. Seperti mana dia tidak mau dirinya didedahkan, janganlah kita dedahkan keaiban orang. Ini adalah antara akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dia mengajar kita agar kita sentiasa mengenang kekurangan diri kita sendiri, tetapi melupakan keaiban orang kepada kita. Kelakuan orang yang tidak baik kepada kita, kita lupakan. Kita mengenang kekurangan yang diri kita, bukan kita mengenang kekurangan orang. Kita hisab diri kita. Kita timbang diri kita, kita nilai diri kita. Bukan kita menilai atau menimbang amalan orang lain, bahkan mendedahkan keaiban orang lain, menjatuhkan maruah manusia yang lain. Kita fikir ke arah diri kita. Sekadar mana amalan kebaikan yang kita lakukan? Apakah persediaan yang kita ada? Sudah cukupkah persediaan kita? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita pada waktu ini, itu yang patut kita fikirkan, daripada kita memikirkan keaiban orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menjaga rahsia keaiban bukan sekadar ketika hidup. Menjaga keaiban manusia ini, saudara kita ini, bukan hanya ketika hidup, malah selepas mereka mati pun kita kena jaga keaiban mereka. Bukan saja tidak faedah bagi seseorang itu bercakap hal-hal yang tidak baik dan keaiban orang yang telah mati, malah perbuatan itu dianggap sebagai sesuatu yang zalim. Kita menceritakan keaiban orang yang telah pergi, orang yang telah meninggal dunia, dianggap satu perbuatan yang zalim. Karena orang yang telah pergi, telah meninggal dunia itu, kita dedahkan aibnya, maka dia tidak dapat membela dirinya di atas keaiban yang diaibkan oleh manusia lain. Dia telah pergi, dia telah meninggal dunia. Dia tidak boleh dapat menjawab segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Maka manusia yang hidup mengaibkannya, sedangkan dia tidak dapat menjawabnya, maka itu merupakan satu kezaliman. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kita membuka aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kita membuka aib orang lain, termasuk yang telah pergi, yang telah meninggal dunia. Justru itu Islam menganjurkan agar bercakap hanya kebaikan yang telah dilakukan oleh si mati ini saja. Ini Islam anjur. Baiknya Islam.
indahnya Islam. Betapa mulianya Islam. Adapun segala perkara yang tidak baik yang telah dilakukannya adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengadilinya. Dia telah pergi menemui Allah walaupun ada kekurangan, ada keaiban dilakukan semasa hidupnya. Dia telah kembali kita serahkan segala perkara yang dilakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengadilinya, bukan kita yang untuk mengadilinya. Kita hanya patut berdoa kepadanya, sehamba kita, saudara kita patut berdoa kepada saudara kita telah pergi itu agar Allah mengampuni dosanya, agar Allah mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukannya, perkara-perkara yang tidak baik dilakukan olehnya. Itu tanggungjawab kita lebih baik daripada kita buka aibnya, kita menceritakan segala kejahatan yang dilakukan masa hidup. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari memberikan balasan amal hambanya, sama ada amal itu baik ataupun sebaliknya jadi jahat. Allah tak lalai. Maka kita biarlah Allah adili. Allah melihat setiap perkara yang dilakukan olehnya. Kita mungkin melihat, memandang kepada keburukannya saja. Kita tidak memandang masa kebaikan yang dilakukan yang tidak kita lihat. Kita cuma memandang, hanya memfokuskan kepada keburukan yang dilakukan olehnya. Ketika kita melihat keburukan yang dilakukan itu, maka dari situlah kita mewar-warkan kejahatannya, sehingga menjadi perbualan dalam masyarakat. Sedangkan kebaikan dilakukannya secara yang tersembunyi ataupun yang kita tidak nampak, kita tidak dapat lihat. Sedangkan ada kebaikan yang dilakukannya mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala dia melihat segalanya. Setiap saat Allah memperhatikannya. Sama ada kebaikannya ataupun kejahatannya, Allah lihat. Mungkin di sana ada kebaikan dilakukannya yang tidak kita tahu. Kita hanya melihat pada keburukannya. Allah melihat semua perkara, kebaikannya dan keburukannya. Allah melihat semua perkara. Dan Allah juga ada satu sifat, yaitu sifat pengampunan. Mungkin dia bangun tengah malam, munajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Kita tidak tahu. Kita tidak dapat melihat. Hanya yang kita lihat segi zahir, itulah yang kita bicarakan. Maka perbuatan kita menjatuhkan maruah orang lain itu adalah tidak baik dalam Islam. Ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah terhadap seorang sahabat. Satu hadis menceritakan bahawa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang jenazah terhadap seorang sahabat. Diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengiringi jenazah sahabat itu sampai ke tanah perkuburan. Nabi menyembahyangkan jenazahnya. Kemudian dia pergi sampai ke kuburan. Ketika jenazah itu hendak diturunkan ke liang lahat, Nabi SAW minta selai kain untuk menutup liang lahat itu semasa jenazah hendak diturunkan. Selepas disemayangkan, bila bawa pergi ke kuburan, Nabi minta selai kain
untuk nak menutupi, tutup, nak lindung ketika jenazah tadi nak diturunkan ke liang lahat itu. Lalu Nabi SAW bersabda yang bermaksud, janganlah kamu sekalian melihat, janganlah sekalian kamu mengintai di dalam liang kubur. Sesungguhnya jenazah yang hendak dikebumikan ini adalah amanah. Kerana boleh jadi Allah Ta'ala akan buka hijab sehingga kelihatan rahsia alam kubur yang tidak baik kepada jenazah itu. Ditakuti akan menjadi buah mulut dan timbul fitnah kepada orang ramai. Sambil Nabi beritahu, Nabi kata, jangan kamu mengintai-intai ketika mana mayat hendak diturunkan dalam kubur. Jenazah hendak diturunkan dalam kubur. Kerana ini merupakan, kerana jenazah yang hendak dikebumikan itu adalah merupakan sebagai satu amanah. Boleh jadi ketika hendak dikuburkan itu, Allah akan membukakan hijab. Allah akan membukakan dinding yang menutupi mata manusia. Selama ini, mungkin Allah nak buka pada seseorang. Walaupun dia tak buka pada semua, dia buka pada seseorang. Hijab itu. Sehingga dia ternampak rahsia alam kubur yang tidak baik pada jenazah itu. Ditakuti bila dia nampak benda itu, dia akan menceritakan kepada orang lain. Sebab itu ditutup dengan kain. Rasulullah minta kain, tutup. Dan lindung lah, mana tutup dan lindung. Biarkan jenazah tadi diuruskan oleh mereka-mereka yang menguruskan perkuburan itu sahaja. Bukan menjadi tontonan pada orang ramai. Sekiranya berlaku penyingkapan hijab tentang rahsia-rahsia yang menunjukkan azab yang menimpa jenazah berkenaan, biarlah hanya orang yang bekerja menurunkan jenazah itu saja yang melihatnya. Jika Allah bukakan hijab tentang rahsia-rahsia yang menunjukkan ke arah azab yang menimpa jenazah berkenaan di kubur itu, biarlah hanya orang yang bekerja menurunkan jenazah itu saja yang melihatnya. Oleh kerana jenazah ini adalah amanah, maka hendaklah orang yang bertugas menurunkan jenazah itu juga orang yang amanah. Orang yang boleh menyimpan rahsia agar segala perkara yang tidak baik yang dilihatnya itu tidak dihebahkan kepada orang lain. Penggali kubur, mereka yang menguruskan jenazah, memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, mereka ada amanah. Mereka mesti orang yang amanah. Maka jika mereka melihat perkara-perkara yang terhijab dan terbuka kepada mata mereka, maka simpanlah untuk diri mereka, untuk pengajaran pada diri mereka. Bukan diceritakan, disebarkan kepada orang lain. Hanya orang yang sanggup menyimpan rahsia, menyimpan perkara yang tidak baik yang dilihat kepada jenazah tadi sahaja yang boleh memandikan jenazah, yang boleh mengkafankan dan mengkebumikan jenazah. Orang yang tidak boleh menyimpan rahsia, maka dia bukan orang yang baik untuk bertugas sebagai penggali kubur, untuk menguruskan jenazah di kubur. Dia bukan orang yang baik untuk memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Kita mesti mencari orang yang amanah. Dan jika mereka mendedahkan perkara-perkara aib yang berlaku pada jenazah tadi,
maka dosa mereka amat besar. Mereka bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Sebab itulah Islam ni amat dijaga. Amat dijaga. Sebab itu Rasulullah ajar sahabat-sahabatnya ambil kain lindung daripada selai kain ya. Bukan banyak-banyak pun. Lindungi daripada intayan orang. Daripada tuntunan orang lain. Kita kadang-kadang pada masa nak dikebumikan itulah penuh ramainya mengerumuni kubur tadi, melihat. Biarlah ahli-ahli keluarganya, orang yang mengulurkan jenazahnya yang ada di situ, kita jauhkan diri kita sedikit daripada tempat itu. Kita ada untuk kita nak mendengar talqin nanti. Kita telah menyembayangkannya. Karena dibimbangi, Rasulullah bimbangi Allah buka hijab. Lalu bila Allah buka hijab yang tidak baik, maka akan jadi buah mulut, jadi fitnah dalam masyarakat. Sebab itu Islam dijaga sampai pangkat itu. Yang mati pun kita kena jaga keaibannya. Apatah lagi yang hidup. Kita tidak buka keaiban. Manusia hari ini banyak buka aib. Yang hidup ini membuka keaiban, membuka keburukan orang. Ini amat tidak baik dalam Islam. Islam ini cantik dah. Sebab itu nak melihat Islam ini, kita lihat kepada Quran dan hadis. Kata setengah ulama, nak melihat Islam ini jangan lihat kepada perbuatan orang Islam itu. Nak melihat Islam ini jangan lihat kepada individu Islam, individu diri orang itu. Nak melihat kecantikan Islam, lihat kepada Al-Quran, lihat kepada hadis, lihat kepada akhlak Rasulullah SAW. Itu Islam. Jika kita kata apa yang dilakukan oleh manusia, orang Islam hari ini, bukan semua lah, seluruh apa kita lihat kata Islam, kita lihat pada individu, maka di sana akan berlaku fitnah kepada Islam itu sendiri. Ada individu umat Islam yang melakukan kejahatan, minum arak di kedai orang bukan Islam, berjudi di kedai orang bukan Islam. Lalu dibimbangi, orang mengatakan Islam membenarkan perkara itu sebab orang Islam sendiri yang melakukan. Orang Islam kata Islam boleh lakukan ini. Sebab itu mereka datang ke kedaiku, lakukan minum arak, main judi. Mana Islam benarkan. Jika nak kaji Islam, jangan melihat kepada individu. Keindahan Islam, kajilah Al-Quran. Lihatlah apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan lihatlah pekerti akhlak Rasulullah SAW. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Malik radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menurunkan jenazah Sa'ad bin Mu'az, Nabi telah meminta kain untuk melindungi liang lahat tersebut. Nabi minta kain untuk melindungi liang lahat tersebut ketika hendak mengkebumikan jenazah sahabatnya Sa'ad bin Mu'az. Lalu para ulama berpendapat bahawa perbuatan kita menutupi liang lahat dengan kain semasa jenazah itu diturunkan tidak wajib.
ia satu perkara yang wajib. Ini berdasarkan bahawa tidak semua jenazah yang Nabi turunkan, yang Nabi ikut mengkebumikan jenazah sahabat-sahabatnya, bukan semua jenazah Nabi lindungi. Tidak semuanya dengan kain. Ada jenazah yang tidak dikebumikan, yang tidak dilindungi. Ada jenazah yang tidak dilindungi oleh kain. Ada jenazah yang Rasulullah lindungi dengan kain. Maka berdasarkan daripada peristiwa tersebut, maka dia adalah bukan wajib. Bukan wajib kita tutup dengan kain itu, tidak wajib. Ulama dia mengambil pengajaran daripada apa yang dilakukan oleh Nabi tadi hanya sebagai sunat. Dan ada ketikanya dianggap sebagai mustahab, iaitu sebagai satu kewajaran saja. Wajar kita buat begini. Mana itu bukan wajib. Mana itu baik kita buat begini. Kewajaran saja, wajar kita buat begini untuk kebaikan, untuk lebih baik. Tak buat pun tak apa. Benda ni sunat. Berlaku khilaf ulama dalam perkara ini. Dalam perkara nak kebumikan jenazah, nak melindungi jenazah dengan kain tadi daripada dilihat oleh orang ramai, berlaku khilaf di antara para ulama. Misalnya Abdullah bin Yazid, Surah dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Semua mereka ni ulama ni berpendapat bahawa tidak mustahab melakukan perbuatan menutup kain terhadap jenazah laki-laki. Tidak mustahab menutup kain yang lahat tadi daripada dilihat oleh orang jika jenazah itu laki-laki. Namun begitu, Ahmad bin Ishaq berpendapat bahawa amat dituntut bukan juga wajib. Amat dituntut melakukan perkara menutup dengan kain tadi di liang lahat sekiranya yang hendak dikebumikan itu jenazah wanita. Sebab wanita ini takut anti fitnah. Tutup. Kita pun kalau jika jenazah itu wanita, maka kalau bukan ahli keluarga kita, masa kita di kuburan itu, kita jangan hampir duduk jauh sikit. Pergi selesai perkuburan itu, kita duduk dekat. Kita berdoa untuknya, tahlil untuknya. Kita nak talqin untuknya. Yang ada di situ biarlah ahli keluarganya. Dan mereka-mereka yang bekerja untuk menguruskan jenazah di liang lahat tadi. Serahkan kepada mereka. Bukan jadi tuntunan pada orang-orang yang tak berkenaan. Karena jenazah wanita ini takut ditimbul fitnah. Kita faham bila kita nak dikebumikan, nanti kain-kain tadi akan ada yang dibuka dan bentuk tubuh itu masih nampak. Walaupun dibaluti oleh kain, tapi bentuk tu nampak. Macam kita pakai baju lah, bentuk tubuh tu nampak. Kerana timbul fitnah. Kadang-kadang bila terbuka kain sedikit, buka tali itu, tiba-tiba terdedah sesuatu perkara, keaibankan sesuatu perkara atau apa-apa perkara yang menimbulkan yang tak baik, ataupun apa-apa perkara lah yang boleh menimbulkan fitnah. Itu sebab itulah wanita ini digalakkan kita menutup dengan kain. Tapi kita sekarang ini,
Kita dah faham. Kita dah belajar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah dengar daripada ulama-ulama. Jika jenazah itu tidak ada kaitan dengan keluarga kita, jika wanita, tak payahlah kita pergi dekat. Duduk jauh lah. Kemudian bila selesai dikebumikan, selesai tanah tadi diratakan, kita pergi untuk mendoakan kepada rohnya. Sama-sama kita bertahlil bersama mereka-mereka yang ada di situ. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Karena apa? Karena justru wanita itu walaupun dia sudah mati namun tidak manis tubuhnya. Walaupun dalam kain kapan ditonton, dilihat oleh orang ramai. Cukuplah sekadar orang-orang yang bertugas di dalam liang lahat yang menyambut jenazah berkenaan sahaja yang menyaksikannya. Cukuplah mereka. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahawa tidak mengapa jika hendak melakukan demikian itu, sama ada terhadap jenazah lelaki atau jenazah perempuan, maka hukumnya ialah sunat. Imam Syafi'i berpendapat bahawa tak masalah. Lelaki ke, perempuan ke, jenazah itu tak tutup pun tak apa. Dia hanya sunat. Imam Syafi'i kata sunat tutup. Tak tutup pun tak apa. Tetapi liang lahat, tapi tutup liang lahat dengan kain terhadap jenazah wanita itu adalah lebih elok dan lebih berakhlak menurut kacamata Islam. Imam Syafi'i kata tidak wajib lelaki ke perempuan ke, sama saja. Tak tutup pun tak apa. Sunat. Tapi menutupi itu lebih berakhlak dari kacamata Islam. Kita sekarang dah belajar ni, kita tak payah tutup lah. Kita tak payah pergi lah. Tak tutup ni malah dia. Tak usah tutup lah. Dengan syarat kita jangan pergi. Kita jangan duduk pergi. Bagi ahli keluarga mereka saja yang dekat-dekat pergi. Kita duduk jauh sikit lah. Duduk. Kalau di masjid, duduk di masjid dulu. Selesai kebumikan dah semua, ahli kubur berkata, selesai dah, baru kita pergi. Imam-imam pun, orang yang nak baca talqin pun sama juga. Dia duduk di masjid dulu. Kemudian bila dah selesai dah, baru dia panggil dah. Kata selesai dah, baru dia pergi. Dia tak pergi melihat. Masa nak dikumikan, dia tak melihat. Kalau wanita. Kecuali kalau ahli keluarga dia pergilah. Yang perempuan ni dia lain sikit lah. Kita kena jaga aib dia. Walaupun dia telah meninggal. Telah mengkhabarkan seorang ulama mu'alim tariqah, seorang yang alim dalam tariqat, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qusairi, berkata bahawa seorang dari ketua negeri di Konstantinia, Konstantinia di Turki, telah meninggal. Maka penggali kubur pun bekerja keras menggali kubur untuk pengkebumian tersebut. Telah mengkhabarkan seorang ulama, seorang alim, bahawa seorang ketua negeri di Konstantinia di Turki telah meninggal. Ketua negeri pembesar. Maka penggali kubur pun mereka bekerja bersungguh-sungguh lah menggali kubur untuk nak mengkebumikan jenazah ketua negeri Konstantinia tadi. Apabila selesai kubur itu digali, ketika jenazah ketua negeri Konstantinia itu nak dikebumikan, tiba-tiba terdapat seekor ular berwarna hitam yang besar berlengkar di dalam kubur tersebut. Ini berlaku dalam sejarah. Tuan Guru berceritakan, dikhabarkan oleh seorang ulama mu'alim tariqah, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qusairi. Apabila ketua negeri
di Konstantinia. Di Turki itu meninggal, dan ketika nak dikebumikan, tiba-tiba ada ulat dalam kubur itu. Ulat hitam yang melengkar. Maka ditangguhkan acara perkebumian itu. Ditangguhkan nak kebumikan lagu mana. Ada ular. Itu maknanya fitnah kubur ni macam-macam. Jika Allah bukakan hijab. Sebab itulah Rasulullah SAW tak bagi kita ini pergi ramai-ramai kubur itu. Takut dia difitnah, jadi buang mulut. Maka penggali kubur segera menggali tempat lain pula. Gali tempat lain pula. Dipati ada lagi ular yang sama. Ular yang dalam kubur yang kedua itu. Dikhabarkan bahawa digali lubang kubur itu sebanyak 30 kuburan digali. Namun kesemuanya ulat besar dan berwarna hitam itu masih ada. Setelah 30 kali digali dan mendapati keadaan yang sama, lalu penggali kubur itu bertanya kepada orang ramai, apakah yang patut dilakukan sekarang? Maka akhirnya tiada pilihan melainkan ditanamlah pembesar atau ketua negeri Konstantinia tadi bersama dengan ulat tersebut. Simpankan juga ulat ada tu, dia letak juga mayat tadi bersama dengan ulat itu, lalu dikebumikan. Sebab fitnah hijab yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh bukakan kepada manusia ini bermacam-macam. Sebab itu orang yang disebutkan tadi, orang yang nak menggali kubur ini, seorang yang amanah. Dia tak menceritakan kepada orang lain. Sebab itu kalau kita rajin bersembang pada penggali-penggali kubur, pada orang yang menguruskan jenazah, mereka tak menceritakan. Tapi mereka ada sejarah sendiri. Tapi mereka tak menceritakan keaiban. Tak menceritakan keaiban. Tapi mereka ada sejarah sendiri. Sejak berpuluh-puluh tahun, itulah kerja mereka. Mereka berjumpa dengan macam-macam keadaan. Tapi mereka tidak menceritakan sebab amanah mereka pegang. Sebab orang yang nak menggali kubur, menyelenggarakan kubur, menyelenggarakan jenazah di kuburan tadi, mestilah ada orang yang ada ilmu, pengetahuan agama sedikit sebanyak tentang hukum. Begitu juga orang yang nak memandikan, mesti orang yang tahu hukum agama. Nak mengkafankan, mesti orang yang tahu hukum agama. Bukan kita boleh ambil sebarang orang saja. Mereka tahu hak-hak yang perlu dijaga. Mereka tahu amanah yang perlu mereka jaga. Mereka perlu ada ilmu tentang perkara yang mereka lakukan itu. Bukan boleh kita ambil orang-orang yang tak pernah, tidak ada ilmu, kita minta dia tolong kumikan tanpa dia ada ilmu. Lalu bila dia melihat perkara-perkara itu, dibukakan hijab, lalu dia menceritakan kepada orang. Sebab dia anggap tak ada masalah apa. Padahal Rasulullah SAW telah mengharamkan kita membukakan keaiban mayat tadi. Maka mayat tadi pun, pembesar Konstantinia itu dikumikan bersama dengan ulat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, adapun kubur itu adalah permulaan bagi nikmat syurga dan juga permulaan bagi azab neraka. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu adalah permulaan, muqaddimah bagi kenikmatan syurga dan juga bagi azab neraka. Bagi orang yang salihin akan menikmati suasana syurga sebaik saja berada di alam kubur. Bagi orang yang salih, dia akan menikmati kenikmatan syurga itu sejak dia berada
di alam kubur lagi. Dia dah rasa dah. Sebelum dia masuki syurga. Itu nikmat yang lain lagi. Tapi bunga-bunga, kita kata situ senang, bunga-bunga, nikmat itu Allah berilah dalam syurga, dalam kubur itu. Demikianlah apa yang telah diperlihatkan oleh Allah SWT terhadap kematian ketua negeri Konstantiniyah itu. Di mana Allah datangkan ular hitam yang bisa menunggu jenazah ketua negeri Konstantiniyah di liang lahat. Wallahu a'lam, apakah maknanya, apakah dosanya, wallahu a'lam. Tapi itulah yang berlaku, pernah berlaku. Seperti yang diceritakan oleh seorang ulama, muallim tariqah, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qusairi. Ini ditulis dalam kitab. Sebab itulah kubur ini dia permulaan disebut oleh Rasulullah, permulaan bagi nikmat dan juga bagi azab. Sebab itu kita kena jaga. Kita kena jaga keaiban orang. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Berkata muallim tariqah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qusairi, berlindunglah kita semua dari keburukan yang didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Semoga ia tidak menimpa diri kita semua. Berlindunglah kita semua dari segala apa yang telah didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, supaya perkara itu tidak berlaku kepada diri kita. Sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang ngeri di liang lahat, Allah Subhanahu wa taala boleh singkapkan rahsianya pada manusia yang lain. Allah boleh buka hijab sehingga dapat dilihat oleh orang ramai jika Allah hendak buka. Kenapa? Karena kadang-kadang bila Allah buka satu hijab itu, Allah nak jadikan satu peringatan pada manusia. Peringatan pada orang lain. Supaya ambil pengajaran daripada apa yang dilihat itu. Kaum keluarganya, menggali kubur dan sebagainya. Ambil pengajaran. Bukan dijadikan satu benda hebahan. Ataupun untuk nak melariskan akhbar dan majalah. Diletakkan tajuk-tajuk. Itu benda yang tidak baik. Bukan pengajaran yang seperti itu nak melariskan. Jualan, tidak. Satu perkara yang tidak baik. Bukan untuk melariskan jualan. Untuk menjadikan pengajaran. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Bagaimanapun sebagai manusia tak dapat elak masuk diri saya kelemahan yang ada pada diri kita. Kadang-kadang kita tak mengambil iktibar, kita terlupa, terlalai dari kejadian yang seperti itu. Namun bagi mereka yang mendapat hidayah petunjuk, bagi mereka yang mendapat petunjuk, mereka akan mengubahkan diri mereka, sikap mereka daripada peristiwa itu. Terus mereka mengubah amalan-amalan yang tak baik mereka lakukan. Karena suatu hari juga mereka akan menjadi jenazah seperti itu. Mereka bimbang bahawa perkara itu akan berlaku kepada mereka. Itu bagi orang yang mendapat petunjuk daripada peristiwa itu. Bagi orang yang tidak dapat petunjuk, walaupun berlaku kejadian seperti itu, dia pasti tidak membuahkan keinsapan di hati mereka. Tidak ada insaf. Masih melakukan perbuatan yang sama. Dan perkara yang dilihat itu hanya sebagai satu perkara untuk perbualan. Jadi buah mulut. Jadi viral saja. Bahkan kadang-kadang menjadi bahan ejekan. Kata-kata yang tidak baik pada si mati dan keluarga si mati. Itu saja. Tidak mengambil pengajaran kepada diri dia. Ini Rasulullah tidak benarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul An'am ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah
وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalaulah sekiranya kami turunkan malaikat, kalau sekiranya Allah kata aku turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati itu dibangkitkan, bercakap-cakap berkenaan dengan azab kubur dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu di hadapan mereka, nescaya mereka juga tidak beriman, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jika sekiranya ahli kubur itu dibangkitkan kembali, kata Allah, kami turunkan malaikat kepada mereka untuk melihat, mereka melihat malaikat. Orang-orang yang telah mati tadi dibangkit dan menceritakan tentang azab yang diterimanya dalam kubur. Dikumpulkan di depan mereka, menceritakan di hadapan manusia. Nescaya ada juga manusia yang tidak mengambil petunjuk tadi, tidak juga beriman, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah, yang diberi petunjuk oleh Allah, itu saja. Tetapi kebanyakan, wa aktsaruhum ni kebanyakan, banyak yang tidak mengetahui. Sebab itu dalam Quran disebut, wa qalilan min ibadiyasy syakur, amat sedikit daripada hamba Allah ini yang bersyukur, manusia ini yang bersyukur. Sedikit sangat. Daripada jumlah penduduk dunia yang ramai, Allah sebut yang bersyukur kepadanya sedikit. Kata-kata Allah telah merakamkan dalam Al-Quran bahawa orang yang bersyukur kepadanya ni sedikit. Dia nak mengambil pengajaran daripada satu perkara apa-apa pun sedikit. Ini Allah sebut dalam Quran. Tidak semua manusia yang Allah SWT tunjukkan rahsia-rahsia yang menggerunkan, yang akan mendorongkan mereka untuk beriman kepada Allah. Tidak semua manusia yang Allah buka hijab. Bila Allah buka hijab, mendorongkan mereka untuk beriman. Tidak juga, tidak semua juga, kata Allah. Hanya mereka yang diberi petunjuk oleh Allah SWT sahaja yang akan beriman. Tetapi bagi mereka yang menolak bukti-bukti dengan alasan mereka mengatakan, itu semua sihir, itu semua cerita-cerita dongeng, maka dia tidak akan menerima segala apa yang dilihatnya itu. Dan kadang-kadang orang yang melihat itu, dia tak melihat, tapi orang yang melihat itu orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang alim. Dia menceritakan dalam kuliahnya ke, ataupun dalam dakwahnya ke, dalam apa-apa media yang dia sampaikan. Tapi dia taklah menceritakan si fulan bin si fulan, tapi dia menceritakan secara umum pernah berlaku jenazah seperti ini, seperti ini. Itu dibenarkan. Dah dapat jenazah yang seperti ini, pernah saya lihat, tak apa. Tapi bukan jangan dia sebut, saya mengkebumikan jenazah si fulan bin si fulan, saya lihat macam ni, tak boleh. Itu secara khusus tak boleh, tak dibenarkan dalam Islam. Tapi secara umum boleh, sebagai pengajaran bagi orang yang mendengar. Pernah berlaku masa saya menguruskan jenazah, seperti ini berlaku. Jadi orang tak dapat menuju teka siapa. Tapi dia mesti secara umum untuk pengajaran. Tapi bagi orang yang tidak mahu mengambil pengajaran, dia tidak ambil kisah, walaupun yang menyampaikan itu orang yang amanah. Seperti mana juga Allah kata, kalau aku turunkan malaikat sekalipun kepada kamu, kamu tak beriman. Kalau aku kembalikan orang yang mati tadi, yang telah diazab dalam kubur tadi, balik menceritakan kepada kamu pun, kamu tak beriman. Allah sebut dalam Al-Quran. Dia tahu sikap manusia ini, kecuali yang Allah beri petunjuk. Allah sebut, kecuali yang aku beri petunjuk. Tetapi sedikit sangat
Sedikit sangat yang mengambil petunjuk. Banyak wa aksaruhum yajhalun. Kebanyakan mereka itu tidak ambil kisah. Wa aksaruhum yajhalun. Kebanyakan mereka itu tak ambil kisah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit sangat yang bersyukur, yang nak mengambil pengajaran. Wa aksaruhum yajhalun. Walakin aksarahum yajhalun. Tetapi kebanyakan mereka tidak ambil peduli. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada diri Rasulullah SAW, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada Rasulullah SAW, perkhabaran yang dianggap pelik yang menyebabkan ada di antara mereka yang dahulunya sudah beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad tiba-tiba menjadi murtad dengan peristiwa tersebut. Contoh tentang manusia yang tidak mahu mengambil pengajaran. Walaupun yang menceritakan itu Nabi, yang menceritakan itu Rasul, yang mereka telah Islam, yang telah diislamkan oleh Rasulullah, yang telah beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi apabila berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menceritakan bahawa aku telah di Isra daripada Masjidil Haram ke Palestin, Baitul Maqdis, Palestin, dan daripada Baitul Maqdis dinaikkan ke Sidratul Muntaha dalam masa satu malam, perjalanan satu malam. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ada surah Isra. Allah mulakan dengan perkataan Subhana, Maha Suci Allah. Allah memuji dirinya bahawa peristiwa ini adalah merupakan satu peristiwa yang besar. Allah tak memuji dirinya dengan Subhana kalau satu perkara itu yang bukan perkara yang besar untuk menjadi pengajaran bagi umat. Itu juga dalam perkara Allah bersumpah dengan satu perkara. Wal fajr, demi waktu fajar. Bila Allah sumpah itu, lepas sumpah itu pasti ada satu perkara yang Allah nak bagi tahu, perkara yang besar, perkara yang penting. Sebab itu Allah sumpah. Allah memuji dirinya itu nak menunjukkan kebesaran kerajaannya. Subhana, Maha Suci Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj itu, bila Nabi menceritakan waktu Maghrib, waktu Maghrib Nabi pergi, kemudian Aisyah semayang dari Maghrib tu duduk di Mekah lagi dekat Masjidil Haram. Kemudian Aisyahnya bersemayang di Palestin, di Baitul Maqdis. Kemudian daripada Baitul Maqdis terus naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian subuhnya ada balik di Mekah. Bila Nabi menceritakan macam itu kepada penduduk Mekah tidak percaya. Padahal yang menceritakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang mereka mengaku nabi, yang mereka ada Islam dah. Akhirnya ada gelangan yang murtad yang tak percaya. Macam mana kami nak terima ni Muhammad? Kamu menciptakan satu perkara yang tak diterima oleh akal kami. Kerana kalau kami yang pergi daripada Mekah ke Palestin, ada juga di kalangan orang Arab dari Mekah pergi ke Palestin naik kuda. Sebulan perjalanan baru sampai, pulang balik. Kalau tak silap, pulang balik, pergi balik itu sebulan perjalanan baru sampai. Macam mana kamu kata semalam saja perjalanan kamu, sedangkan kami nak pergi ni hampir sebulan baru sampai. Kamu kata kamu pergi semalam, padahal kami naik kuda yang laju,
sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan pergi, kalau tak silap, sebulan perjalanan kembali. Begitulah. Kemudian kamu ceritakan lagi bahawa kamu naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian kamu subuh ada bersama kami. Semalam perjalanan. Lalu mereka tidak percaya oleh akal, logik. Mereka mikir dengan akal logik. Mereka tidak ada iman. Iman belum mantap. Kalau mereka beriman dengan Allah dan Rasul, maka apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul sampaikan, percayalah. Sebab itu beriman. Iman ini terletak di hati. Lalu ada yang tak percaya. Mereka mengatakan bahawa kalau dulu kami beriman denganmu, wahai Muhammad, tetapi apabila kamu bawa cerita karut ini, kami tidak boleh mempercayai. Ini berlaku kepada Nabi SAW. Karena mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islaman mereka itu ibarat kita kata mereka hanya dengan logik akal. Islam ini bukan dengan logik akal. Bukan semua perkara dalam hukum Islam, dalam kepercayaan dalam Islam ini dengan logik akal. Nampak baru kita percaya. Nampak baru kita beriman. Bukan semua perkara. Ada benda yang Allah tak bagi kita nampak, tak zahirkan. Tapi kita wajib beriman tentang alam kubur itu telah alam kubur, syurga, neraka. Tak nampak, tapi wajib kita beriman. Tentang kedatangan malaikat pada kita nanti nak mengambil nyawa. Wajib kita beriman. Tentang roh kita akan dibawa. Wajib kita beriman. Itu semua alam gaib. Tak nampak. Tak ditunjukkan kepada kita secara terang. Tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amantu billah. Kita apa yang Rasulullah sampaikan, sami'na wa ata'na. Apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Jangan kita sami'na wa asayna. Dengar tapi kami tak percaya. Kami tak percaya, tak mau. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Bukan sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami tak percaya. Tak mau gitu. Kita sami'na wa ata'na. Itu orang Islam yang beriman. Kalau sami'na wa asayna itu orang yang murtad. Orang yang murtad, tak percaya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, ada di kalangan sahabat yang murtad. Padahal yang menceritakan itu Rasulullah SAW sendiri. Nabi menceritakan bahawa bukan dia yang Allah menceritakan bahawa bukan Muhammad yang berjalan. Nabi menceritakan bahawa bukan dia yang berjalan. Dia diperjalankan. Dia dibawa. Dia dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maha suci Allah yang memperjalankan. Bukan Muhammad yang berjalan. Maha suci Allah, mana aku yang telah memperjalankan hambaku Muhammad. Bila Allah yang bawa berjalan, bila Allah yang membawa Muhammad itu berjalan, bila Allah yang mengambil Muhammad sebagai tetamunya, menjemput Muhammad sebagai tetamunya, maka jarak perjalanan itu tidak lagi menjadi perbicaraan. Sebab segala jarak, masa semua itu Allah tentukan. Ruang waktu ini semua makhluk Allah yang Allah tentukan. Tidak lagi mengikut seperti mana waktu-waktu kebiasaan. Sebab Allah dengan sifat kun fayakunnya, dia mampu melakukan segala perkara dengan sifat kun fayakun. Nak jadi itu maknanya jadi. Jika hendak melakukan satu perkara itu, dia kata kun fayakun, jadi, maka jadilah. Maka segala benda perkara akal fikiran kita tak boleh kita fikir,
Sami'na wa ata'na, beriman kita. Allah kata, aku memperjalankan hamba-Ku. Muhammad pun kata, Allah memperjalankan aku, bukan aku yang berjalan seorang. Bukan aku yang berjalan. Muhammad Allah yang memperjalankan aku. Bila Allah memperjalankan aku, bagi orang yang faham, tidak ada benda kepelikan di situ. Sebab Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Maka Allah memperjalankan Muhammad dengan kekuasaannya. Masa itu tidak lagi menjadi halangan, menjadi satu perkara yang perbincangan. Macam seolah-olah kita kata, contoh, kita ada ikan, kita bela ikan di akuarium rumah kita. Kita tuan dia, kita tuan ikan itu, bagi makan ikan di akuarium. Kemudian kita ambil seekor ikan. Daripada banyak-banyak ikan, kita ambil seekor ikan. Kita buang dalam plastik, dalam botol kan. Kita nak pergi Kuala Lumpur ni. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita ambil ikan, buang dalam botol, bawa pergi. Ikan tadi. Ini sebagai analogi. Nak supaya memberi kuasa Allah itu lebih dari itu lagi boleh buat. Kita buat dunia ni pun boleh kita faham. Kita bawa ikan tadi, anak ikan tadi yang kita bela dalam akuarium tu, bola botol, kita pun pergi ke Kuala Lumpur malam tu. Naik kapal terbang. Naik kapal terbang lebih kurang 45 minit sampai Kuala Lumpur. Jalan di Kuala Lumpur, pusing sana. Pergi masuk KLCC dan sebagainya lah. Banyak bangunan-bangunan masuk. Ikan tadi ikut lah. Ikut kita. Kita bawa dia. Ikan tu melihat lah. Sebagai analogi. Ikan tadi pun ikut sama dia, melihat lah. Suasana tu. Suasana yang kita pergi, melihat tempat tu. Kita masuk sana, masuk sini. Jumpa orang sana, jumpa orang sini. Kemudian, tak lama kita ambil tiket, kita balik. Kita pergi maghrib. Kita pergi selepas maghrib, kita naik ke kapal terbang. Kemudian, dalam pukul 12 tu, malam, kita naik ke kapal terbang balik. 45 minit. Pukul 1, pukul 2 sampai rumah. Contoh. Maghrib, tolak. Pukul 2, sampai balik rumah kita. Dalam penerbangan 45 minit ni. Kemudian, lepas balik ikan tadi dalam akuarium. Kemudian ikan tadi pun menceritakan bahawa aku tadi, dia bercerita dengan kawan yang lain, aku tadi pergi ke satu tempat yang cantik lah. Ikan lain tanya, pergi mana? Kuala Lumpur. Biar betul. Macam mana kalau kita nak berenang pun pergi ke sana, bukan boleh sampai satu malam. Kita nak berenang, nak pergi ke Kuala Lumpur, dalam laut tu, mungkin masa berbulan-bulan baru sampai ke Kuala Lumpur, nak patah balik lagi. Mungkin masa 3 bulan baru sampai, 4 bulan baru sampai. Ni kamu kata ni maghrib pergi, ni pukul tak sampai pagi lagi sampai dah ni. Duk sampai sini dah ni. Betul, biar betul. Ikan kata, bukan aku yang berjalan. Bukan aku yang berenang. Tuan aku yang bawa. Tuan aku yang bawa. Benda tu terjadi dah. Terjadi. Sebab yang membawa tadi tuan dia. Tapi ikan tadi masih memikirkan tak logik. Ikan ni dah tak betul. Dia kata dia pergi, kemudian dia balik dalam waktu yang segera. Padahal kita kalau nak pergi ke sana mungkin berbulan-bulan baru sampai. Ini nak menunjukkan bahawa Allah lebih lagi daripada itulah. Lebih daripada kita analogikan tadi. Tapi kaum
Sebab yang membawa jalan tadi bukan yang ya, ikan tadi bukan ikan itu yang berjalan, bukan ikan itu yang berenang. Kita yang membawanya. Dia mengikut kita. Kita yang membawanya. Jadi Muhammad SAW ceritakan bahawa bukan aku yang berjalan. Allah yang memperjalankan aku. Subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad. Jadi bila Allah yang memperjalankan, Allah yang membawa Muhammad berjalan, tidak timbul soal masa itu. Seperti mana yang kita ikan tadi, kita yang memperjalankan ikan itu, tidak timbul masa itu. Bukan ikan itu berenang sendiri, kita yang membawanya. Itu baru naik ke kapal terbang biasa. Kalau pakai yang jet, lagi laju. Dia kata aku dalam sejam tadi aku sampai dah. Dalam sejam tadi aku pergi Kuala Lumpur. Sejam, kemudian sini sampai balik. Sejam, dalam sejam ya pergi patah balik. Ikan tadi ikan pening kepala itu ya. Tak percaya. Sebab dia fikir dengan akal. Bagi orang yang beriman, dia percaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah nak menjadikan satu perkara itu dengan sifat kun fayakunnya, dengan sifat kekuasaannya, Allah boleh melakukan fa'alun lima yurid. Allah boleh melakukan apa segala yang dia kehendaki. Sebab segala makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk dunia dan isinya, di bawah cengkamannya. Dia yang mengaturkan alam ini. Masa itu pun makhluk Allah. 12 jam, 24 jam, makhluk Allah dia pun. Bulan, bintang, makhluk Allah. Bawah cengkaman Allah. Allah boleh tentukan masa itu. Jadi, terdapat kalangan sahabat Nabi yang tak percaya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Mereka murtad. Wa'alazubillah. Kita yang 1400 tahun lebih jaraknya dengan Nabi SAW. Jika kita ibaratkan kita ini, 1 tahun itu 1 batu. 1 tahun itu 1 batu. Nabi duduk, kalau setahun Nabi duduk depan kita 1 batu. Kita nak ikut Nabi ni. Nabi duduk sebatu depan kita. Jejak dia tu kita boleh ikut lagi. Jejak sebatu, baru sebatu. Kalau setahun sebatu. Ini 1443 Hijrah. 1443 batu Nabi di depan. Kita duduk di belakang Nabi 1443 batu contoh, kalau dah ibaratkan analogi itu. Adakah kita mampu nak menjejak Nabi? Kalau 1 batu tu boleh lagi kita jejak kesan-kesan tapak kaki ke apa. Ini Nabi tinggal kita 1443 tahun. Tapi masih kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita yakin. Kita yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi kita meninggalkan kita 1443 tahun, kita tak yakin, tak beriman. Tak beriman kepada Allah, tetap beriman kepada Allah, tetap beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak beriman kepada kita. Ini nak katakan iman. Tapi sahabat-sahabat tadi, yang walaupun ada kalangan sahabat yang murtad tadi, walaupun Nabi duduk depan mereka, cerita depan mereka, mereka tak beriman sebab mereka fikir dengan logik. Sebab itu Islam, janganlah kita fikirkan satu perkara itu dengan logik, dengan akal semata-mata. Ada hukum akal, tapi bukan semua agama Islam ini perlu pada akal. Dia tak, dalam Islam ni, dia tak jadi 1 + 1 2. Dalam Islam, dia tak macam sifir matematik. Dia tak sifir macam matematik. Yang lain daripada kaedah itu. Ada yang sifir itu, dan ada lain daripada kaedah itu. Sebab kita beriman pada kitab, beriman kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita beriman pada Al-Quran dan beriman pada hadis. Sifir matematik 5 tolak 1 ada 4, ada 4. Kalau
5 biji buah, satu saja yang kita tak guna, kita buang satu, ada lagi 4 biji ada sama kita lagi, duduk sama kita, boleh kita makan lagi. 4 biji yang kita buang. Dalam Islam, rukun Islam 5. Kita buang satu, ada 4. Sebab 5 tolak 1, 4. Dalam Islam tidak. 5 tolak 1, kosong. Rukun Islam 5, kita buang 1, habis semua yang lain pun. Kosong. Dia bukan baca secret matematik. Itu yang menunjukkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah. Marilah kita sama-sama mantapkan. Bukan bermakna saya yang bercakap ini sudah mantap, bukan. Saya hanya sekadar membaca buku kitab yang ditinggalkan oleh para ulama untuk sama-sama dalam mendalami agama, sama-sama belajar, sama-sama kita nak mengambil pengetahuan. Apabila membaca seperti ini, maka dengan sendirinya akan masuk dalam diri pembaca, termasuk diri saya, menyedarkan diri. Sebab perkara agama ini, semua orang, hak semua orang. Kadang-kadang yang mendengar ini lebih faham daripada saya yang bercakap. Kata hadis, kadang-kadang apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan itu, jika disampaikan oleh pendengar yang lain, dia boleh menceritakan lebih baik daripada orang yang bercakap itu. Ada hadis. Kita kata ada seorang ustaz bercakap, ada pendengar-mendengar. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis, janganlah kita anggap bahawa orang yang mendengar itu semua tidak mengetahui. Bahkan jika dia menyampaikan apa yang kamu sampaikan itu lebih baik daripada apa yang kamu cakapkan. Adalah hadis, rujuk dalam kitab Mustika Hadis, kata saya ada. Cuma kita sampaikan ini untuk sama-sama menasihati diri kita, menasihati diri kita, ahli keluarga kita. Mudah-mudahan muslimin muslimat sekadar itulah dapat saya sampaikan. InsyaAllah ada masa jika dilanjutkan usia, Allah beri lagi keizinan hidup di atas dunia ini, menumpang di bumi ini, kita sambung lagi persiapan menghadapi kematian yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz bin Nikmat. Mudah-mudahan Allah rahmati ruhnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi kebaikan pada diri saya dan ahli keluarga saya dan sekalian yang mendengar. Mohon maaf jika bahasa tersalah bicara. Pada Allah jua saya mohon keampunan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.